kita nak bawa rakyat, rakyat pun ada cita-cita dia, rakyat pun ada kehendak dia. Sebab bagi saya, apabila seorang tu dia dah dewasa, dia ada cita-cita untuk anak dia, dia ada cita-cita untuk keluarga dia, dia ada cita-cita untuk orang kampung dia, dia cita untuk rakan taulan dia. Okey. Kalau kita tengok salah satu destinasi yang telah dicadangkan di dalam janji-janji kemerdekaan, dia kata Malaysia ini perlu dibangunkan dengan asas demokrasi, keadilan dan kebebasan dan sebagainya untuk dua tujuan. Satu, untuk keamanan dan kesejahteraan. Jadi maksudnya cita-cita itu sangat murni. Jadi persoalan dia bagaimana kita nak capai benda tu. Kita perlu ingat, di dalam pembangunan tamadun, kebetulan saya dapat belajar sekejap di ISTEC di bawah tokoh Profesor Osman Bakar dan sebagainya. Kajian menunjukkan bahawa di dalam ketamadunan, antara institusi-institusi utama yang telah berjaya terbukti membina tamadun manusia, pertama antaranya ialah universiti. Kedua ialah rumah ibadat, monasteri dan sebagainya. Di dalam sejarah tamadun manusia moden, dia ialah satu institusi yang terbukti berjaya membina tamadun. Bayangkan, di parlimen tempat orang bergaduh. Parlimen tempat orang kata apa, berbincang perkara-perkara remeh-temeh. Tidak, selama ni di parlimen ialah tempat di mana kita membina tamadun. Sebab itu agak mencabar untuk saya kalau saya cakap benda ni, nak nilai tamadun kita kena tengok parlimen lah. Saya cakap sendiri nilai untuk Abah kan. Sebab itu subjektif. Kebetulan Tok Abah cakap masih ada pengalaman di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kat sini saya kena puji Tok Abah juga lah. Beza Dewan Rakyat, Dewan Negara ni Tok Abah. Jadi saya tak nak cakap, nanti orang marah kat kita. Tapi pergi nilai sendiri. Dan sebetulnya kenapa Dewan Negara itu dibina sebagai satu institusi dipanggil untuk pantau Dewan Rakyat pun begitu juga. Walaupun dia ada bagi kuasa sehebat-hebatnya, kuasa itu dipertimbangkan pula di dalam Suruhanjaya RIT, perlu satu lagi mekanisme untuk pantau juga. Sebab itu kita tengok banyak contoh-contoh yang diputuskan di Dewan Rakyat, tiba-tiba pergi ke Dewan Negara, mungkin sebab tak dibahas dengan betul, ada perkara yang tak dibincang betul, ianya patah balik. So rakyat tu dah ada mekanisme yang baik. Bayangkan kalaulah parlimen tu, dalam pandangan saya, diandaikan sebagai satu jantung. Jantung itu dia ada dua injap, kiri kanan. Kalau satu tersumbat, habislah satu kan. So sekarang ni saya tengok macam dua-dua tersumbat. Satu kan, macam dua-dua tersumbat. Dalam keadaan darurat ni. Dalam keadaan darurat ni. Dan pada pandangan saya juga, dalam bahasa simboliknya, nak tahu tahap kesihatan politik Malaysia, tengok parlimen lah. Persoalannya, adakah apa yang kita ada hari ini ialah satu parlimen? Kenapa saya kata apa? Sebab apabila untuk pendengar, parlimen ni bermaksud ialah apa dia? Satu, parler ni dalam bahasa Perancis suara, tempat bersembang. Jadi maksudnya di parlimen ni tempat kita berbahas, berbincang. Apabila kita ke parlimen, contohnya kita dengar satu arah je, orang bercakap, lepas tu tak boleh tanya soalan. Kan baru-baru ni di bawah kerajaan baru, itu macam dengar khutbah. Khutbah tu memang kita kena dengar sebab dia untuk masukan, bukan tempat untuk berdiskusi. Diskusi ada ruang lain. Sebab dalam Islam dia ada tempat syura, dia ada berbincang, dia ada ruang dia. Tetapi di parlimen ini tempat untuk kita bersyura, untuk kita berpolitik, bersiasat. So jadi apabila saya cakap kawan-kawan, saya kata apa parlimen kita dah jadi macam khutbah ni. Bukan maksudnya pergi dengar. Pergi dengar ni khutbah, tapi kalau berbahas, berbincang, itu parlimen. Okey. Persoalannya sekarang ni ialah dari segi graf kita lah, katakan daripada mula kita buat Tok Abah, parlimen kita ni dah macam mana. Saya ingin beri pentiktirafan juga. Semenjak tahun 57 sampailah sekarang Dewan Negara 1959. Sebenarnya parlimen telah berjaya membuktikan ia adalah satu institusi yang boleh digunakan dan mampu untuk membina tamadun yang baik. Sebab itu Malaysia, walaupun saya yakin boleh lagi hebat, kita berada di satu tahap yang agak boleh dibanggakan. Tetapi prestasi itu merosot. Jadi yang ingin saya katakan kepada pendengar dan penonton ialah parlimen ialah salah satu mekanisme, salah satu institusi yang boleh untuk kita capai janji kemerdekaan tu, untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan. Kerana ikut perlembagaan, satu sen pun tak boleh digunakan tanpa mengikut undang-undang. Bayangkan dia punya jaga kita tu. Jadi bayangkan hari ni parlimen tak bersidang. Dan jutaan bilion duit diumumkan. Sebab itu dalam peluang ini Tok Abah, saya nak sebut juga, saya terpaksa ambil peluang untuk mencelah
adalah satu permohonan yang telah dibuat oleh rakan-rakan NGO, bersih, aliran dan sebagainya. Apabila saya lihat usaha yang baik itu untuk mencabar nasihat Perdana Menteri terhadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong, sehingga menyebabkan Parlimen itu tergantung. Jadi bagi saya itu nasihat yang tidak betul. Jadi biarlah mahkamah buat keputusan. Yang paling mengejutkan saya, dan ini saya kena bagi tahu kepada penonton, orang yang menentang perkara tersebut ialah pimpinan daripada PAS, ketua pemudanya dan juga senatornya juga, dan bersama pimpinan yang seorang lagi telah memfailkan satu permohonan mencelah untuk membangkang, untuk menghalang permohonan daripada NGO tadi. So bagi saya di sini, siapa yang sebenarnya cuba menghalang institusi Parlimen untuk bersidang? Jadi bagi saya perkara ini rakyat perlu tahu. So jadi saya yakin Duli Yang Mulia Pertuan Agong dan Majlis Adat Raja telah memberi satu garis panduan yang jelas bahawa Parlimen boleh bersidang. Kan? Dan saya yakin kenapa itu ditegaskan, sebab apabila darurat diisytiharkan atau apa, ada satu peruntukan di bawah perlembagaan 150/3 yang mengatakan segala ordinan-ordinan undang-undang yang dibuat hasil daripada keputusan darurat tersebut mesti dibentangkan di Parlimen secepat mungkin. Bayangkan sehingga hari ini ordinan macam-macam dibuat, tak dibentangkan. Tiba-tiba pula kebetulan menteri yang jaga Parlimen pun menteri parti PAS. Jadi anak buah dia sekarang ni telah masuk permohonan, patutnya dia nasihatkan sebaliknya. Nasihat, ikutlah nasihat Jadi Pertuan Agong. So bagi saya hari ini kita mempunyai ketua negara, Raja Berperlembagaan yang faham apa sebenarnya concern of the government. Rakyat mahukan perkara itu, tapi dia dihalang. Dan bagi saya mereka halang ni kita kena lawan rakyat, kena lawan rakyat. Sampai